Saya ingin memulakan dengan mengimbas semula pandangan Imam Ghazali mengenai asas agama Islam, Usuluddin. Imam Ghazali telah mengutarakan pandangannya mengenai asas agama Islam. Dalam kitabnya Arba'ina fi Usuluddin, bila kita tengok saja tajuk kitab ini, tentu kita dapat mengagak apakah yang terkandung dalam kitab ini. Arba'ina fi Usuluddin, 40 mengenai asas agama, iaitu agama Islam. Memang kita sudah tahu rukun Islam 5, rukun iman 6. Tapi apa yang disebut oleh Imam Ghazali Arba'ina fi Usuluddin ialah agama Islam itu dipandang dari semua sudutnya. Didapati agama Islam itu ada mempunyai 40 asas. 40 asas ini Imam Ghazali bagikan kepada 4 bahagian. Tiap-tiap bahagian itu ada 10. Jadi 10 kali 4, 40 lah. Bahagian pertama mengenai ilmu. Mengenai ilmu ni ada 10 ilmu. Kemudian bahagian kedua amalan. Mengenai amalan ni pun ada 10 amalan yang asas. Kemudian bahagian ketiga mengenai sifat-sifat yang tercela, ada 10. Dan yang terakhir bahagian keempat mengenai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah, ada 10. Jadi semuanya ada 40 usul agama, kata Imam Ghazali. Kalau kita tengok 40 ni dengan jelas 20 yang berkait dengan ilmu dan amal, ini berkait dengan zahir. Kemudian 20 yang berkait dengan sifat-sifat tercela dan sifat-sifat terpuji, ini berkait dengan rohani atau perkara yang batin, berkait dengan perkara-perkara rohaniah. Jadi apabila kita tengok 40 tadi, memang betul lah agama Islam ni ada yang berkait dengan zahir kita dan ada yang berkait dengan batin kita. Dan di sini kita dapat tahu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Sesuailah kita ini, kejadian kita ini terbagi pada 2, zahir dan batin. Iaitu jasad kita ni zahir, dan batin itu ialah hati atau roh kita. Sesuai. Jadi cuba kita bayangkan kalau seseorang Islam itu dia tak belajar ilmu tasawuf dan tak beramal dengan amalan orang sufi,
Coba bayangkan macam mana keadaan mereka. Tentulah kita dapat membayangkan bahawa orang tak belajar tasawuf, tak beramal dengan amalan orang sufi, khususnya berzikir, maka berarti mereka beramal dengan separuh agama. 20 asas yang pertama saja. 20 yang kedua itu yang berkaitan dengan rohani, mereka tinggalkan. Sedangkan bahagian yang zahir tadi bergantung kepada bahagian yang batin. Karena Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amalan-amalan itu dengan niat-niat masing-masing. Seseorang itu akan dapat balasan baiknya setakat mana yang telah diniatkan. Jadi niat ni aspek batin, amalan itu aspek zahir. Jadi aspek batin ada 20 asas, aspek zahir ada 20 asas. Kerana itulah Syekh Hujairi dalam kitabnya Kasbul Mahjub menegaskan bahawa ilmu tasawuf itu adalah bahagian yang sangat penting dalam agama Islam. Sehingga dia kata kalau seseorang itu menafikan apa yang terkandung di dalam ilmu tasawuf, berarti dia menafikan, seolah-olah dia menafikan seluruh syariat Islam. Bukan hanya menafikan bahagian batinnya, tapi dia kata berarti dia menafikan seluruh syariat Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang lain menegaskan bahawa ilmu tasawuf itu adalah bahagian yang penting dalam agama, ibarat nyawa bagi badan. Bila seorang tak belajar tasawuf, berarti orang itu beragama mati agamanya, ibarat badan tidak bernyawa. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini kita temui dalam banyak kitab-kitab, dalam banyak tulisan orang-orang sufi. Tengahnya dalam bahasa Melayu pun ada, tapi banyaknya dalam bahasa Arab. Jadi kita belajar ilmu tasawuf sikit banyak, kita beramal dengan amalan tarekat ini. Tujuannya ialah supaya kita dapat menghayati agama Islam itu bahagian zahirnya, bahagian batinnya. Bukan saja zahirnya tapi batinnya.